Okay, seperti yang disebut tadi, tajuk kita best ke kerja kan. So, kita nak cerita pasal kerjaya hari ni. Kita punya speaker jemputan Encik Hafiz. Sedikit kita kata background berkaitan beliau. Merupakan pelajar Al-Amin Gombak dekat belakang ni je kan. Best student kita dapat best student 8A SPM. Dan seterusnya menyambung pengajian di USIM Foundation of Sharia and Law dan Fatwa Faculty of Sharia and Law, dan seterusnya melanjutkan pengajian excellent thesis dalam halal industry pharmaceutical. Menarik kan ni, pharmaceutical jadi macam mana boleh jump ke bidang kita kata usahawan, perunding human capital dan sebagainya. Kita akan bincang selepas ni. Okey Ishraf, saya rasa kita kalau ikut working experience dia tuan-tuan dan puan-puan saya rasa sangat umur speaker kita 29 sebaya muda lagi. Saya rasa sangat wow. Beliau banyak terlibat dalam syarikat-syarikat sendirian berhad juga, dalam foundation juga, dalam beberapa association, dan ada juga tak silap saya jadi board sekarang jadi untuk umur yang 29 tu saya rasa memang sangat board of trustee Amani Care Foundation. So betul, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Kita kata itu salah satu tokoh Islamic Finance yang tersohor lah, memang tak asing lagi. Jadi kita rasa kita boleh berkenalan Ishraf. Kita nak start terus dengan soalan. Kita berkenalan sikit lah dengan speaker kita. Kita dah cerita background speaker sikit. Boleh ke Nafis cerita sikit pasal perjalanan Nafis daripada zaman belajar awal-awal, kenapa ambil bidang ni, kenapa ceburi bisnes dan sebagainya, dan sampai sekarang apa perjalanan secara ringkas, mungkin sentuh detail sikit, mungkin ada poin-poin dalam hidup semasa tu yang wajar diceritakan kepada penonton terutamanya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih atas jemputan daripada Ikram Kawasan Batu oleh sahabat saya, saudara Ishraf Imrani, dan juga co-host bersama saudara Mukhlis. Alhamdulillah, untuk makluman, ini juga adalah pertama kali saya terlibat dalam podcast dan agak nervous, cuma cuba untuk biasakan. Kita santai-santai. Kita berkonsen secara santai. Okay, dan dibuat secara live. Nervous saya hilang bila kita letak satu niat untuk berkongsi satu benda yang kita harap memberi manfaat lah pada malam ini. Bukan sahaja untuk ahli-ahli Ikram, tetapi kita mengharap juga yang memberi manfaat yang besar jugalah untuk juga daripada mana-mana entiti, institusi ataupun individu yang mengikuti live bersama pada malam ini lah. Mungkin sekadar ringkas dari sudut pengalaman pendidikan, perjalanan kerjaya juga, sebelum kita masuk pada konten-konten yang diberikan oleh sahabat saya yang agak padat dan berat. Tapi saya cuba ringkaskan. Saya kenal beliau dan cara beliau, tapi saya juga tahu cara nak counter macam mana. Okay. Baik, seperti yang dimaklumkan, saya dulu satu kelas dengan sahabat saya, saudara Ishraf, di Al-Amin Gombak. Tetapi kami tak dapat bersama melanjutkan pelajaran di IPT yang bersama kerana beliau sambung di US, saya di USIM. Hampir sama tapi berbeza. Jadi mungkin sebab beliau terlampau cemerlang, beliau pergi jauh, tetapi balik pulang kembali dan kami bertemu pelbagai idea, pengalaman sepanjang di sana. Banyak jugalah yang saya dapat. Jadi pada malam ini dijemput oleh beliau untuk berkongsi berkenaan bestnya kerja ini, dan saya start dengan pengalaman saya dulu sewaktu mendapat keputusan SPM, yang saya rasa itu adalah satu titik permulaan yang dimaklumkan oleh cikgu-cikgu kita kat sekolah dulu. Habis SPM ataupun skor waktu SPM itulah penentu kejaya. Itulah yang kita dapat
sewaktu tingkatan 5 dulu. Dan untuk makluman Ishraf, saya terkejut pertama kali juga saya dengar Ishraf nak jadi bomber dulu, tak pernah cerita. Tapi saya rasa tu sebab juga kot dia datang pasal Kejaya pakai baju merah. Betul. Saya cakap betul-betul minat warna merah. Sebab bila kita tengok apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia pakai, memang dia cuba betul-betul nak match tu. Hanya yang faham maksud tersirat tu je kot, yang faham Ishraf ni Jadi waktu habis SPM dapat keputusan, sebenarnya saya dapat 2 tawaran di IPTA dan juga second call secara tidak rasmi daripada MARA untuk sambung bawah MARA jugalah. Tapi waktu tu dalam bidang CAT ACCA untuk account, CAT ACCA. Dan waktu tu sebenarnya ada konflik yang berlaku, konflik yang berlaku dalam keluarga sendiri, iaitu ayah suruh sambung sebagai chartered accountant dan mak pula suruh sambung sebagai syariah student. Waktu tu di IPTA, di USIM dapat tawaran dalam bidang syariah dan undang-undang lah. Milih syariah dan undang-undang. So bagaimana kita nak manage konflik? Konflik, apatah lagi konflik itu adalah ibu dan bapa kita. Itu titik permulaan yang sangat berat sebenarnya. Kejaya tu start daripada lepasan SPM, dapat keputusan kita nak pilih yang mana. So waktu tu sebenarnya at last berbalik kepada diri kita. Kita nak apa yang kita nak capai, bagaimana kita nak capai, dan apakah shortcut ataupun rahsia yang kita kena tahu, kunci dia supaya dua-dua kita tak tinggal. Ataupun boleh kata lain, kita tak rugi salah satu. Kita ada cara untuk dapat kedua-duanya. So itu antara dugaan ataupun cabaran pertama sebelum saya sampai ke peringkat seterusnya di bidang pendidikan ataupun Kejaya. So bila tamat USIM, terus dapat jemputan oleh guru saya, iaitu waktu tu adalah Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, dan kini telah pun bergelar Tan Sri Datuk Dr. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Sebab selalu saya panggil doktor. Sebab saya pun maklumkan dekat Tan Sri, walaupun panggilan Tan Sri, saya tetap akan panggil doktor sebab doktor lagi susah daripada Tan Sri. Sebab memertabatkan ilmu tu, doktor tu, dan kita agungkan, kita memuliakan dan menghormati orang yang betul-betul ada ilmu yang sangat memberi high impact kepada masyarakat. Kan bila ada PhD dalam kewangan Islam, dalam pelbagai jurusan, dalam undang-undang, dalam syariah. Jadi saya kata kadang-kadang saya panggil Tan Sri, kadang-kadang saya panggil doktor. Alright. Dan ada syarikat sendiri di UI Platinum Gurkhan Berhad, terlibat juga dengan beberapa NGO dan juga institusi pendidikan lah sebagai penasihat industri untuk kita create satu modul ataupun develop modul-modul barulah untuk IPT S dan juga IPTA untuk kita bantu graduan-graduan ke arah isu unemployment. So waktu bila mereka dah grad, kita sedang berhadapan dengan masalah yang terlampau banyak, yang sangat crucial dan kritikal, iaitu adalah isu graduate employability. Dan kita alhamdulillah beberapa lecturer kenalan-kenalan panggil untuk bantu create satu modul ataupun intervention program untuk bantu mereka. Jadi itu sekadar ringkas pengalaman kerja, pendidikan dan juga latar belakang diri saya lah. So saya serahkan semula kepada kita punya sahabat. Okey, menarik bila nampak kita kata belum start belajar dah nak manage konflik dua orang insan yang bernilai dalam keluarga kita. Itu salah satu kita kata skill yang sangat penting dan perlu dipelajari oleh kita kata dalam kalangan anak muda sekarang. Tapi bila kita bincang tentang saya tertarik bila sebut unemployment. Kadang-kadang anak muda ni dia masih lagi mencari identiti, mencari kita kata career avenue. Jadi saya sendiri pun pengalaman lepas SPM nak sambung bidang kita kata IT related lah kan. Saya suka gadget-gadget, saya belajar Photoshop sendiri, tengok YouTube apa semua. Itu saya buat lepas SPM, tak dapat PLKN kan. So tapi tiba-tiba berkat doa mak ayah saya ke Jordan belajar jurusan kita kata ekonomi dan perbankan Islam. Bila balik masih macam
tercari-cari lagi, sebab saya pun nampak kita kata graduan-graduan batch saya dan batch-batch yang lain, kita kata adakah isu tak pandai cari career avenue ataupun career avenue itu sendiri tak ada, ataupun kita yang memilih sebenarnya. Macam Ke masih nak jadi pelakon? jangan buka cerita macam mana tu kita kata career avenue ataupun laluan yang ada lah untuk anak muda sebenarnya, especially yang selepas grad. Okay, baik. Berbalik pada soalan career avenue, secara dasarnya mungkin saya nak gariskan kepada beberapa kerjaya yang ada selepas graduan bergraduasi lah. Antaranya itu yang sangat common dan tipikal adalah bekerja dengan majikan, ataupun ayat mudahnya adalah makan gaji. Itu yang pertama. Itu antara option yang pertama. Yang kedua adalah untuk bertindak sebagai usahawan, entrepreneur. Dan usahawan ni ada banyak bidang lah. Okay, ada bidang pertanian, penternakan, ada bidang IT, ada bidang keuangan, banyak macam-macam dalam bidang keusahawan entrepreneurship tadi. Seterusnya kita ada laluan kerjaya sebagai volunteerism. Itu terlibat volunteerism ataupun sukarelawan juga adalah salah satu kerjaya. Okay. So kita terlibat dengan mana-mana NGO, kita berkhidmat, kita bantu mana-mana komuniti yang memerlukan kepakaran kita dan juga yang memerlukan sumbangan kita, sama ada dari sudut tenaga, fizikal, masa ataupun apa saja fasiliti yang kita ada. Alright. Dan yang keempat ni sebenarnya lebih kurang dengan yang kedua tadi. Okay, yang kita panggil sebagai freelancer. Dia lebih kurang sama macam usahawan, tapi dia lebih santai dan relax sikit. Freelance ni mungkin dia taklah nampak macam buat satu firma, satu business, satu industri. Sebab freelance ni dia sangat, maksudnya dari sudut masa sangat fleksi. Dia tak sama macam bila business entrepreneurship dia kena disiplin. Banyak orang maklumkan bila jadi usahawan ni santai, banyak masa, bebas, banyak masa. No, kita sebenarnya tanggungjawab pikul lagi besar. Ada benda yang kita kena bawa, ada benda yang kita bertanggungjawab atas semua pekerja, atas semua stakeholder, atas semua macam-macam yang berkait dengan kita punya syarikat ataupun industri. Tapi kalau freelance tadi, dia lebih kepada pilihan sendiri, bergerak seorang, dan dari sudut tanggungjawab tu lebih kurang berbanding industri tadi. Dia, sebab tu yang saya maklumkan tadi, dia lebih kurang. Tapi bila berbalik kepada soalan tadi, macam mana mereka nak tahu apakah option yang sesuai betul pada masa sekarang. Kita tengok keadaan peredaran teknologi, media massa, keperluan industri semasa. Sebenarnya mungkin perkongsian saya ni berbeza berbanding zaman-zaman yang dahulu. Sebab kita memberi sesuatu yang realistik dalam keadaan semasa. Apa yang kita cerita tentang peluang pekerjaan, tips pekerjaan pada 80-an atau 90-an, saya boleh katakan tak semua kita boleh aplikasikan pada masa sekarang. Kerana keadaan dulu kita boleh tengok tak ramai yang berpendidikan tinggi. Jadi persaingan tu kurang. IPTA dan IPTS itu tak banyak. Jadi mana-mana syarikat yang ada vacancy boleh je ambil mana-mana graduan sebab tak banyak persaingan tu. Yang pergi hantar keluar negara, MARA ataupun JPA balik confirm dapat pekerjaan, kena terikat dengan bond kontrak dan sebagainya. Tetapi kalau kita bercerita pada masa kini, poin yang kita bawa adalah pada 80-an 90-an dulu sangatlah tak relevan. Sebab yang kita rasa, apa yang kita diperlukan pada masa sekarang sangat berbeza dan sangat laju. Jadi kalau tanya pandangan saya, dan saya sendiri pun sebenarnya mendapat pandangan daripada orang-orang yang berada di level top management, di board of directors ataupun advisory board semasa, maksudnya orang-orang yang berpengalaman dalam industri pada masa kini, dan mereka pun tahu apa keperluan semasa. Jawapan mudah bagi saya adalah cuba semua benda. Wow. Kita cuba semua benda. Sebab kita tengok
seperti yang saya maklumkan Cuba tadi, ni sebelum ke, semasa ke, selepas belajar? habis belajar terus cuba. Sebelum belajar pun dah cuba, itu satu advantage. Maksudnya kita dah dapat pengalaman awal berbanding orang lain. Okay, sebab kita tengok balik bila saya bersembang sambil minum-minum dengan Dr. Daud, beliau sendiri bagi tahu beliau ada bachelor dalam syariah. Beliau ada kepakaran dalam Islamic Finance. Ada bachelor dalam undang-undang. So kenapa kita ni bila cakap tentang pendidikan ataupun kerjaya, kita nak fokus apa yang rasa kita nampak sahaja dan cukup sekadar ruang lingkup yang tu. Maksudnya kita sendiri yang menutup peluang-peluang yang ada. Okey, maksudnya kat sini jawapan mudah kenapa Tan Sri Dr. Daud berada di level sekarang. Bila kita tengok, saya selalu ambil contoh yang betul-betul realistik dan Yang dah kita jadi. nampak laluan. Kenapa beliau ada, padahal graduan syariah, contoh graduan syariah, kenapa beliau ada sebagai chairman Syariah Advisory Council di Bank Negara Malaysia sebelum ni, selama tempoh yang agak panjang, dan terlibat sebagai SIC committee pun dalam usia yang muda. Okay. Lepas tu sebagai SAC di bawah SC Security Commission juga. Betul. Dengan PNB, okay, pun sama juga. Dan bukan itu saja di institusi pendidikan, okay, di UIAM. Beliau pernah memegang jawatan sebagai pengurusi UIAM. Apa lagi? Bukan itu saja, di di segmen sport ada juga syarikat-syarikat digital sport beliau, data sport beliau, dan ada IFC, juga terlibat dengan yang saya rasa boom sangat bila dengar graduan syariah tiba-tiba terlibat dengan vaksin kambing, okey, terlibat dengan Macam-macam. emas, syarikat emas, dan kita pula yang hanya graduan dah lah satu, contohnya degree dalam satu bidang. Lepas tu nak fokus satu bidang tu sahaja dan menyalahkan diri sendiri kenapa kita tak sampai ke level-level lain. Kalau kita perasan, keperluan industri semasa bila berada di jawatan-jawatan tertinggi, kenapa mereka berada di jawatan tertinggi? Sebab mereka ada kemahiran, knowledge, skill di bidang-bidang yang related dengannya, bukan hanya satu bidang. Banyak disiplin Banyak ilmu. disiplin ilmu tu. Maksudnya kalau dia syariah, dia ada advantage kalau dia ada legal knowledge. Dia ada data analytic ataupun data management. Ada pula MBA contoh. Dan dia pula bukan kalau mungkin nak ambil kursus tu ambil masa yang lama, kena 4 tahun lagi. Sekarang ni kita terlampau mudah bila kita ada teknologi, social media, YouTube, kita ada online certificate, online training daripada Harvard, daripada Oxford, dan kita boleh dapat recognition daripada institusi-institusi yang berprestige hanya melalui online. Okay, so sebenarnya bidang tu kita boleh dapat dengan cara yang mudah. Alright, dan disebabkan itulah beliau berada di level tersebut. Kenapa kita, sebab saya contoh kenapa kalaulah saya degree dalam syariah, kenapa saya hanya berada sebagai syariah officer saja, contoh. Sebab saya tahu kemampuan saya hanya fokus kepada field tersebut saja. Kalaulah kita ada knowledge sikit dalam legal, data sikit, dalam management sikit, dalam corporate sikit, dalam diplomatik ataupun sebagainya, saya pasti kita ini tak perlu meminta, tetapi kita sendiri yang diminta untuk memegang jawatan-jawatan tertentu yang mereka rasa kita layak disebabkan merit. Itu mungkin sekadar kongsian berkenaan dengan soalan career avenue. Jadi poin ringkasnya adalah zaman sekarang kita cuba semua benda, belajar semua benda, tambah knowledge, tambah skill, masuk semua aktiviti, segmen, supaya kita tahu kat mana kita boleh buat, kat mana kita tak boleh buat. Kita tahu kat mana kita tak boleh buat adalah satu knowledge. Satu advantage. Maksudnya kita tahu limitation kita. Kita tahu limitation dan kita tak buang masa dekat tempat yang kita rasa tak ada career development. So tak rugi. Kalau kata ruginya 2 tahun habis masa kat situ, no. Sebab kita dah tahu kita tak boleh pergi situ, adalah satu advantage. Sebab kita dah boleh bergerak ataupun buat strategi baru. Berbanding kita tak try di tempat-tempat yang lain, strategi kita mungkin hanya baru 30%, 40%.
tak betul-betul utilize. Okay, jadi mungkin sebelum nak sambung tu baru satu soalan kita dah ambil masa berapa minit kan. Okay. Okey. Soalan seterusnya untuk Nafis tadi Nafis sebut pasal kita nak explore macam-macam disiplin ilmu kan. Satu perkara yang barulah perkongsian daripada, especially untuk anak muda, mungkin ada ramai sekarang yang mungkin tak ada pun cita-cita setinggi tu kan. Jadi apa, kalau kita nak tengok balik perjalanan Nafis, apa, bila dan bagaimana, macam mana nak bina networking orang-orang yang ke depan dalam industri ni. So sebab kita pun perlukan networking ni, kita perlukan mentor, kita perlukan contoh dalam industri yang dekat dengan kita, yang boleh ajar kita, tunjuk jalan pada kita supaya kita boleh belajar dan terus melaju dalam kerjaya. Okey, baik. Soalan berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita nak bina networking. Kalau tengok balik, saya teringat, saya flashback balik awal-awal bila saya dah grad 2017. Saya grad 2017 dan waktu itu saya sendiri terumbang-ambing. Waktu itu adakah saya ni akan menganggur setahun ataupun 2 tahun. Tetapi rupanya Allah pemudahkan jalan dan urusan. Daripada sikap saya dulu agak pemalu untuk nak berjumpa dengan orang-orang besar. Kalau kawan-kawan memang kita tahu dah, ini setakat mana kita nak bergurau, berkomunikasi kan, nak bahan dan sebagainya. Tapi kalau dengan orang-orang besar, sebenarnya kita perlukan protokol, kita perlukan birokrasi, kita perlukan macam-macam prosedur untuk bertemu, bersembang ataupun kita panggil untuk berdiskusi ataupun deal dengan mereka lah. Sebenarnya ada banyak cara. Waktu saya buat dulu adalah saya start sendiri belajar untuk bernetworking adalah ketika tahun 3 di universiti. Kalau sahabat-sahabat saya perasan dan mungkin sahabat-sahabat yang ada dalam live, yang bergraduasi ataupun yang masih belajar, kita ada cuti semester, kita ada internship, latihan praktikal dan sebagainya lah sebelum bergraduasi. Dan cuti semester tu saya ambil peluang untuk tidak bercuti. Ada orang tanya, kenapa tak bercuti, bekerja ke? Ya, saya bekerja. Berapa gaji dapat awak tu, dah lah degree belum tak ada lagi. Saya tak ada gaji. Wow. Dan waktu tu orang semua terkejut sebab kita sekarang kalau tengok dalam komen atau feedback daripada pelajar yang internship, selalu blame, gaji allowance tak ada ni. Selalu industri nak internship kena ada allowance sekian-sekian, 500 hingga 1000 dan sebagainya. Saya tak salahkan mereka, tapi kita tengok itu adalah senario semasa yang berlaku. Mereka menyalahkan industri yang memberi allowance yang sikit. Katanya mereka tak boleh nak survive, kerja sebagai macam kerani sahaja ataupun sebagai macam apa, jadi office boy buat kopi kan, untuk sini. Dan waktu tu saya bukan latihan praktikal, tapi saya boleh katakan dia macam VP ni apa, vacation placement. Saya rasa kalau saya bersembang dengan kawan-kawan yang lain waktu tu, bila saya bersembang, vacation placement tak pernah ada istilah tu. Vacation placement ni famous untuk, sebenarnya saya dapat istilah VP ni daripada kawan saya di luar negara. Waktu saya backpacker seorang, saya travel ke Beijing dan waktu tu dia cerita dia pun tengah buat VP. VP ni apa? Vacation placement. Waktu cuti semester dia pergi serve dekat mana-mana syarikat. So bila dia serve dekat mana-mana syarikat tu, tujuan dia satu je, untuk skill dan experience dan networking. 3 benda, skill, experience, networking. So dia terkejut, tanpa allowance, tanpa gaji. Sebab apa? Sebab dia nak pecahkan birokrasi, prosedur dan urusan-urusan formal tadi. Faham tak? Kita kan yang dengan orang besar dengan orang-orang besar. Sebab orang besar kita nak deal, kena ada diplomasi yang tinggi, kena ikut prosedur, kena ikut official, birokrasi dan sebagainya. Tetapi dia ambil peluang VP ni untuk duduk, bila dah bekerja dalam contoh syarikat yang besar, dia duduk 2 bulan je untuk VP cuti semester atau sebulan. Dan waktu itulah diberi peluang oleh GM, General Manager dia ataupun manager dia untuk duduk breakfast bersama dengan CEO. Meeting bersama dengan
board of directors mana-mana syarikat yang nak meeting. Okay, so maksudnya peluang yang dia ada tu, dia dah bernetworking. Dah habis meeting apa semua, saya pun berlaku dekat diri saya sendiri, saya ikut apa yang dia cerita. So bila dah habis meeting, kita turun bawah, ada coffee session, dan waktu tu lah kita secara indirectly ada interview. So tak, interview session indirectly. Maksudnya kita bersembang dengan CEO, kita bersembang dengan general manager, kita bersembang dengan manager tanpa borders dan tanpa scripted. So maksudnya kita bersembang, dah interview, apa pengalaman, apa skill yang ada, apa yang nak kita capai, apa mission kita, tengah minum kopi. Berbanding kalau kita time interview secara official, pakai blazer, duduk macam ni, Panas. posture badan 90 darjah, my name is sekian, I live in sekian, my education background, ikut skrip. So waktu tu kita macam tak ada beza dengan kandidat-kandidat yang lain dengan interview, dan tak panjang, benda tu semua secara formal. Tapi kalau tadi yang VP tadi tanpa allowance tadi, tanpa data industri dan dia peluang tadi, waktu tu dia dapat peluang yang sangat berharga, lebih bernilai daripada harga allowance internship tadi. So dia berbalik pada kita. Kita nak manfaatkan masa tu untuk apa dan apa yang kita nak dapat. Okay, ada yang duduk dekat syarikat-syarikat besar tapi at last dia tak tahu dia nak bernetworking dengan siapa, dia tak tahu apa dia nak buat, dia tak tahu apa dia nak capai. Rugi. Alright? So itu adalah permulaan saya bernetworking. Dan kebanyakan peluang-peluang saya bernetworking bukanlah tak ada peluang, bukanlah saya tak bernetworking secara official langsung. Tak ada. Tetapi itu selalunya bila masuk fasa kedua. Fasa pertama kita pergi main golf sama-sama walaupun saya tahu pukulnya, tak tahu lubang mana, tak tahu apa semua, tahu pegang. Waktu tu first time pukul, tiba-tiba bola naik, alhamdulillah. Okay. Dan waktu itulah kita main badminton sama-sama, berfutsal sama-sama, dan waktu itulah tiba-tiba exchange business card. Salah satu tips nak bernetworking, kita kena bagi tahu apa yang kita ada, apa yang kita pakar. So waktu tu bila dia dapat business card kita, dia tengok, dia akan simpan dalam mindset dia, dan sebab kita pernah bersembang dengan dia lama. So waktu tu adalah tempoh yang sangat berharga untuk kita nak dapatkan first impression dia dengan expectation daripada dia. Lepas tu session yang kedua, fasa kedua, baru dia akan call kita kalau kita betul-betul bagi dia rasa kita ni dah diperlukan, tiba masanya akan tiba. Kalau kita bernetworking dengan 1000 sekali orang pun, tiba-tiba 2 orang je yang panggil, satu bonus advantage berbanding orang lain yang langsung tak ada networking circle tadi. So cara orang bernetworking berbeza. Bila saudara Mukhlis sebut usia yang agak muda tadi, saya rasa mungkin cara approachment method saya tu, saya rasa saya tak boleh buat apa yang senior saya buat pada masa sekarang. Sebab mungkin dia akan memberi kesan yang sama. Maksudnya saya meletakkan diri saya di bawah par yang sama. Bila kita meletak diri kita di bawah par yang sama, competition tu akan berlaku. Maksudnya kita dah rela untuk meletakkan diri kita dalam competition. Jadi waktu tu saya rasa kena tukar approachment method, kena sacrifice banyak benda. Masa waktu tu lah saya pergi join mana-mana training, saya ambil mana-mana CJ, certificate, dan duduk waktu tu bayangkan saya umur 21, 22. Saya pergi join syariah audit training, saya pergi join data training. Padahal waktu tu orang tengah belajar. Tapi waktu itulah saya berjumpa, sebab peserta-peserta yang bersama dalam training session tu semuanya adalah GM, semuanya adalah manager, semuanya adalah practitioner daripada syarikat-syarikat yang berprestige. So waktu tu sebenarnya kita dapat peluang networking yang kedua. Tadi yang kita main futsal ke badminton dan sebagainya. Tapi bila kita join mana-mana training, pada usia muda waktu tu, orang mungkin waktu tu bercuti balik rumah, balik kampung, berjalan dan sebagainya. Tapi waktu tu saya rasa kena ubah. Ataupun orang yang pergi kerja dekat mana-mana franchise untuk dapat gaji secara part time. Waktu tu saya rasa ada benda yang saya kena cari. Dan di situlah bermulanya titik recommendation tadi. Lajunya kerjaya itu semakin bertambah. Bukan saya nak bercerita tentang diri saya saja.
Tapi saya percaya orang lain yang melalui jalan yang sama, mereka tak boleh nafikan benda ni. Bila kita bernetworking, the power of recommendation tu sebenarnya sangat-sangat tinggi berbanding kalau kita hanya apply ikut prosedur yang biasa. Jadi kita ni sebenarnya direkomend. Contoh ada satu jawatan ataupun industri ada vacancy. Orang yang pegang tu banyak selalunya orang-orang yang sama. Mereka dalam atas-atas ni ataupun kenalan-kenalan dalam circle mereka. So selalunya bila ada je ni, mereka akan recommend. Orang recommend ambil ni yang ni lah, dia ni. Orang yang besar tadi ataupun kita panggil orang-orang yang berjawatan tinggi tadi, dia lebih percaya dengan recommendation berbanding pilihan daripada HR. So bila dia dah percaya, dia dah letak, dia dah trust, barulah dia suruh ikut formality HR tadi. Ni memang reality kebanyakan company kan. Yep. Sebab apa recommendation tadi berlaku? Sebab mereka nak jimatkan masa. Dan mereka nak orang-orang yang mereka rasa cukup merit untuk pegang jawatan tersebut. Dan mereka dah kenal, ada sesi tu mereka dah kenal, ada sesi makan bersama, bermain bersama. Jadi itu antara pengalaman yang saya lalui. Saya rasa pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat yang lain di luar lebih hebat dan lebih berharga. Mungkin juga boleh berkongsi juga dalam live ni melalui komen dan sebagainya. Dan saya rasa ada lagi, saya percaya banyak lagi cara-cara yang lain yang lebih lebih proven result dia. Dan saya nak bagi tahu kepada anda semua cara yang kita lihat pada kawan-kawan sebaya kita, kalau boleh kita jangan buat. Kita buat perubahan supaya result dia berbeza berbanding kawan-kawan kita. So apa yang mereka tak nak ikut, as long as kita tahu apa point yang kita nak, apa yang kita nak capai, mission kita, dan kita buat. Walaupun kita tiada support daripada kawan-kawan waktu tu. Right? So itu mungkin bagi soalan bagaimana cara untuk bernetworking tadi tu berlaku pada usia 20-an lebih. Okey. Alhamdulillah sangat kita kata sangat menginspirasikan bila saudara Nafis sebut bila kita rela diri kita untuk berada dalam competition tu ialah satu, kita kata saya boleh cakap disadvantage dan sebenarnya patut kita kena beyond daripada competition tu kan. So memerlukan effort yang lain, orang lain cuti, kita pergi buat benda lain dan sebagainya lah. Which is membuka minda saya lah, sebab saya sendiri ada kita kata sedikit malu. Saya pun tak tahu, kalau saya jumpa bos saya kat luar, saya segan nak tegur dia. Saya nampak dia di shopping kan, saya pakai topi. Itu kita kata cabaran diri saya lah. Saya masih lagi cuba untuk melawan kita kata attitude tu lah. Dan tapi saya sangat setuju benda tu perlu di tak boleh dibiarkan dengan lama lah, dan perlu ubah sikap tu. Tapi saya ada dua soalan lah. Yang pertama, bila kita cerita pasal networking ni, saya ada sedikit pengalaman lah, dan kawan-kawan saya pun ada pengalaman juga. Kita kata dalam khususnya dalam bidang corporate, kadang-kadang kita nampak kita nak bina networking ni, kita kena filter dulu. Sebab berdasarkan mulut-mulut orang dan berdasarkan apa yang kita nampak, kita susah nak balance kan. Kita nak ambil good things from him, tapi at the same time kita tahu dia mungkin benda ni tak di validate. Mungkin dia ada bad experience dalam company tu, bad reputation dan sebagainya. So satu, soalan berkaitan dengan tapisan. Yang kedua, macam mana nak balance kan. Orang cakap networking ni ada orang misinterpret ataupun stigma yang orang kata kabel. Merit versus kabel kan. Kabel dan dia layak. So what's the problem kan. Tapi orang still mempertikaikan kabel, sedangkan itu adalah networking yang seperti Nafis sebutkan. Silakan. Okay, baik. Dia sebenarnya berbeza recommendation dan kabel ni saya terpaksa ceritakan ataupun pisahkan garis halus ni lah. Sebab benda ni soalan yang sangat bagus, dan itu juga adalah benda-benda yang saya juga selalu dengar bila ditawarkan jawatan-jawatan tertentu pada usia yang agak muda. Dan benda tu banyak benda yang saya telan lah, agak pahit, tetapi kita kena berhadapan dengan benda-benda ni supaya generasi selepas ini mereka faham dan boleh terima kenapa benda tersebut berlaku. Baik, yang pertama,
ayat mudah recommendation dengan kabel tadi. Seperti yang dimaklumkan oleh saudara Mukhlis, recommendation ini adalah based on merit. Okay, dan ada track recordnya, ada historinya, ada proven resultnya. Maksudnya orang itu direkomendkan oleh kerana beliau telah membuktikan kejayaan atas beberapa projek ataupun aktiviti. Right? Mengendalikan ataupun kita panggil manage. Okay? Manage bahasa Melayu apa? Menyusun, merancang, mengurus. Okay? Mengurus sesuatu projek ataupun aktiviti. Tetapi berbanding kepada kabel itu orang yang diambil adakah based on merit ataupun tidak. Itu yang perlu dilihat. Okay? Dan yang kedua, adakah beliau pernah ada track record ataupun proven result semua sebelum ni. Maksudnya dia dah ada pengalaman dan dia disokong tak oleh mana-mana badan ataupun institusi ataupun diiktiraf tak dia punya pengalaman tu, kerjanya, ada award-award tertentu ataupun sebagainya. Jadi selalunya recommendation daripada industri ataupun orang-orang yang memegang top management level, selalunya mereka tak akan simply recommend walaupun tu ahli keluarga ataupun kawan mereka. Sebab mereka nak recommend seseorang, mereka kena jaga reputation mereka, reputasi mereka tu. Bayangkan mereka ni recommend orang yang langsung tak tahu buat kerja, langsung tak ada pengalaman, maksudnya tak ada langsung merit, dan direkomendkan untuk buat kerja di satu tempat, mesti reputasi mereka akan jatuh. Sebab orang yang nak ambil jawatan kekosongan tadi ataupun HR tadi, kalau nak ambil candidate baru ataupun pekerja baru, dia dah, kalau dah ada recommendation ni, sebenarnya dia dah proses untuk interview tu ringkas, ringan. Okay, cuma bilalah kalau lah kepercayaan dia tu seolah-olah dikhianati. Okay, tu ayat dia lah. Jadi mereka pun rasa benda ni macam maksudnya orang yang akan recommend tadi tu, dia akan nak jaga reputasi dia supaya benda-benda tersebut tak akan berlaku. Jadi dia akan recommend sebab nanti bila dia recommend, selalunya mereka ni akan bekerjasama dengan institusi tersebut. Contohnya Ahmad, okay, dia recommend Rizal dekat syarikat ABC. So sebenarnya Rizal tadi dia akan bekerjasama dengan ABC untuk projek-projek tertentu, untuk tas-tas ataupun itu dalam dunia korporat lah, contoh kan. Jadi dia nak jaga reputasi, dia pun nak jaga projek yang dia pegang, contoh yang dia dapat, ataupun aktiviti-aktiviti kita panggil plan strategik syarikat dia sendiri. Okay, maksudnya benda tu benda yang dia nampak ada orang yang betul-betul sesuai dengan jawatan tersebut untuk pegang. Dia tak nak bila dia recommend, tu beza dia tadi, recommendation dengan kabel tadi lah. So kalau untuk nak filter orang mana yang sesuai untuk kita nak networking ataupun tidak, bagi saya kita bernetworking dengan semua orang, tanpa lihat pangkat, kedudukan ataupun jenis pekerjaan dia. Sebab saya sendiri sebelum saya masuk dalam dunia tersebut, dalam dunia semasa, saya sendiri start dengan sebagai Grab driver. Right? Dan saya pernah sebagai Grab driver, tujuan dia bukan untuk jadi full time Grab driver, tapi sebelum kita nak bagi komen, sebelum kita nak bagi feedback ataupun review experience sebagai Grab driver ni, kita kena jadi dululah Grab driver tu. Dan Alhamdulillah, daripada semua passenger yang saya pernah bawa, 3 orang sampai sekarang saya masih lagi berusaha untuk buat bisnes dengan dia. Dia bukan hanya sebagai passenger. Dan waktu tu tujuan saya buat Grab driver adalah untuk bernetworking. So yang 3 orang tu dapat networking masa buat Grab? Sebagai passenger. Saya driver, dia passenger. Waktu tu exchange business card. Sembang-sembang masa tu. Sembang-sembang santai. Oh, masa tu dah ada business card jugalah. Dalam kereta pun networking Jadi tu tujuan dia. Maksudnya dia very subjektif. Kalau lah orang tu cakap alah buat Grab driver ni tak ada pengalaman, tak ada peluang, tak nampak, no. Kita sendiri kena tengok value yang apa yang kita boleh dapat
dan nampak dalam sesuatu segmen. Kita jangan pandang dari sudut, sekali pandang bawa Grab, tak ada masa depan. No. Tapi Tu orang yang bawa stigma Grab yang ada dan lah. saya nampak itu adalah peluang. Itu yang berlaku pada diri saya. Dalam 20 minit atau 15 minit drive, paling best kalau traffic jam waktu tu, kita boleh bersembang lama. Antara orang hebat, pengarah di hotel, okay, bot di perikanan, okay, ada yang syarikat buat mancis. So orang-orang besar walaupun waktu tu saya bawa kereta Azia untuk jadi Grab waktu tu, tapi peluang dan sharing session yang dia buat, exchange business card, dan waktu tu dia nampak macam boleh sembang, and then kita pun saya pun bawa saya punya academic background, ada terlibat dengan halal industry, dengan pharmaceutical sebagainya, tesis sebagainya. So waktu tu nampak ada peluang untuk dia pun dapat sesuatu benda yang dia tak pernah terfikir. Jadi maksudnya kita meletakkan ataupun memberi sesuatu value yang mereka cari sebelum-sebelum ni. Right? Ayat mudah dia senang lah. Right? Rezeki tu datang bila kita bersedia untuk menerimanya. Right? Rezeki tu datang bila kita sendiri bersedia untuk menerimanya. Kenapa rezeki tak datang? Sebenarnya kita sendiri belum mempersiapkan diri kita untuk menerima. So, sebenarnya bila kita bersedia untuk rezeki tu diterima oleh kita, waktu tu sebenarnya kita dah menyusun pelbagai strategi. Walaupun kita nampak tu Grab driver, tetapi waktu tu kita tahu kita ada kepakaran dalam farmasi punya tesis untuk bidang halal. Kita boleh tengok, kita boleh bawa value hotel tu, ada syariah compliant hotel ataupun Muslim friendly hotel. So ada benda yang kita boleh bersembang dengan bot tadi, walaupun dia passenger. So kita jangan pandang dia sebagai passenger, kita pandang dia sebagai bot. So waktu tu kita exchange business card dan dibawa kepada coffee session, dan sekarang Alhamdulillah we make it official. 3 segmen, ada bisnes perikanan, ada dalam perhotelan, dan juga agriculture lah, ada juga agriculture yang bahagian perdagangan. So kat situ kalau soalan berkaitan dengan networking, bagi saya semua orang, walaupun dia tu penjual burger, kita bersembang dengan dia sebab kita tengok idea dia tu macam mana. Kita pandang bukan pandang burger. Kalau pandang burger, kita hanya nampak burger dan kita makan dapat kenyang. Tapi kita tengok dia punya industri burger tu macam mana sampai ke last end consumer tadi. Proses tu berlaku. Siapa yang supply roti, macam mana franchise tu dibuat, dan dia ni bergerak sebagai siapa. Kadang-kadang kita fokus yang tu, tiba-tiba dia bagi tahu abang dia ada 2 ekar tanah nak jual, nak lelong harga murah. Peluang. Betul. Daripada orang lain dia tak tahu dia nak jual, dia nak bagi tahu kat siapa, juga kita dapat peluang ada 2 ekar tanah jual below market price. So waktu tu peluang. So bernetworking lah dengan sesiapa pun, simpan phone tu, lepas 2 tahun atau 3 tahun kemungkinan dia akan panggil kita atau contact kita. Itu salah satu tips untuk bernetworking laju, sebab ratio dia mudah. 1000 orang kita bernetworking, mungkin dalam 10-11 orang je yang akan kita engage secara official. Engage secara unofficial ni mungkin 100-200 orang. Tapi yang boleh betul-betul kita boleh buat jadi bisnes ataupun laluan kerja kita mungkin 10 orang. So bernetworking sebanyak supaya ratio kita tu ratio yang memberi ratio yang besar. Itu. Mantap. Saya speechless. Tak ada ungkapan. Susah nak cakap lah respon pada perkongsian daripada Nafis ni. Dan Nafis sebut pasal rezeki kan. So kita pergi pada topik macam mana kita nak buka peluang rezeki yang lebih luas. So soalan yang lebih spesifik sikit, macam kalau contoh ada anak-anak muda yang nak mulakan bisnes, duit tak ada sebelum ni, bergantung pada mak ayah ataupun daripada keluarga yang susah dan sebagainya. Macam mana kita nak cari modal untuk buka bisnes? Okay, tadi mungkin ada 2 soalan yang secara generalnya macam mana rezeki tu nak lebih luas, dan yang kedua lebih spesifik kepada mereka yang nak start buka ataupun buat bisnes. So saya jawab soalan yang pertama dulu. Jawapan yang sama macam saya bagi tahu tadi sebelum ditanya. Rezeki tu datang bila kita bersedia untuk menerimanya. Maksudnya di sini kita dah buat preparation yang sangat bagus, kita dah ada knowledge dalam field tertentu, kita dah ada knowledge dalam skill tertentu, dan waktu tu ada saja peluang
yang rasa mereka nampak ada kepakaran tu pada kita, semestinya kita akan dipanggil. Kalau kita tak dipanggil, maksudnya ada benda yang kita tak develop betul-betul, kita tak expert betul-betul, dan expertkan betul-betul. Maksudnya buat preparation betul-betul supaya kita berada dalam satu tahap yang ada orang dah nampak boleh kepakaran. So maksudnya kat situ bila kita dah sampai satu level yang orang nampak oh budak ni boleh jadi ataupun pegang jawatan-jawatan ni. So maksudnya kita dah bersedia. So maksudnya rezeki tu datang bila kita dah bersedia untuk menerimanya. Baik. Kalau macam mana nak start business tadi. Sebenarnya kita di Malaysia ni ada terlalu banyak entiti ataupun institusi kerajaan dan juga swasta yang memberi ataupun yang menawarkan financing, kita panggil pembiayaan. Banyak kan, kita ada Tekun, kita ada SME, kita ada Amara, kita ada apa lagi, banyak institusi-institusi yang bagi pembiayaan untuk mulakan modal perniagaan. Kita ada PONB, so banyak So kita hanya perlu sediakan kita panggil rancangan eksekutif perniagaan ataupun business model canvas BMC supaya kita dapat kita dapat bantuan modal awal ataupun kita dapat grant ataupun kita dapat pembiayaan. Cuma bagi mereka yang rasa tak maulah buat loan di peringkat awal, sebab kita pun selalu berhadapan dengan orang-orang yang rasa ataupun skeptikal dengan istilah loan atau financing tadi. Mereka kata kalau nak start awal ni tak maulah start dengan buat loan, tiba-tiba bisnes rugi still kena bayar loan, contoh kan. So kita ada grant, kita pun ada banyak grant di bawah teraju ataupun super, okay. Tetapi saya nak maklumkan sebenarnya dalam dunia korporat kebanyakan mereka ni banyak buat projek-projek secara joint venture. So sebenarnya kalaulah anda ada idea, kita boleh buat konsep musyarakah. Alright. Kita boleh buat kerjasama lah dengan musyarakah tu, ataupun kita buat dapatkan dana melalui mudharabah punya konsep. Mungkin boleh explain sikit musyarakah mudarabah secara layman ke orang ada yang tanya. Kalau Bagi tengok mudah faham sikit lah untuk musyarakah yang mudah, kita buat kerjasama joint venture ataupun kita buat Sama capital lah maksudnya. capital, sama capital lah, bawa keluar sebanyak ni sekian ni, bawa keluar sebanyak ni sekian. So kita tubuhkan, kita buat satu bisnes. Tapi kalau mudharabah tadi, kalaulah dia rasa dia tak mau ambil risiko sangat, tu contoh. So dia sesuai ambil pilihan mudharabah tadi. So saya beritahu secara jelas apa tu mudharabah. Contohnya Ishraf nak mulakan perniagaan tapi tak ada modal. Jadi Ishraf buat persetujuan mudharabah dengan saya sebagai contoh, untuk keseluruhan modal itu dikeluarkan oleh saya 100%, contoh 100,000, tetapi diuruskan oleh Ishraf. Jadi yang tanggung risiko siapa? Ishraf ataupun saya? Semestinya 100% ditanggung oleh saya sebab Ishraf tak keluarkan modal. Risiko tu maksudnya adalah risiko kerugian tadi. Okay? Ishraf hanya manage. So kat situlah berlaku perkongsian keuntungan tadi. Kalaulah projek itu untung, jadi Ishraf pun dah bersetuju untuk bagi perkongsian keuntungan tadi berdasarkan persetujuan. 50-50 ke ataupun 30-70 ke, ikut persetujuan di peringkat awal tadi. Itu adalah mudharabah. Ramai di Malaysia ini tak tahu tentang peluang yang ada mudharabah. Mudharabah ni sebenarnya dia boleh bantu kurangkan kemiskinan sebenarnya. Alright, bantu boleh kurangkan kemiskinan sebab kita ada banyak tycoon di Malaysia ni. Kita ada banyak tycoon dan juga kategori kedua kita ada banyak tycoon yang tak tahu nak buat apa dah duit dia. memang banyak betul lah duit tu. Duit dia. Jadi dia boleh buat CSR, dia boleh buat apa lagi? Kita panggil sebagai sponsorship, penajaan dan sebagainya melalui konsep tadi. Dan kita boleh uruskan sepenuhnya, dia pun dapat keuntungan. Kalaulah bisnes tersebut berjaya, dia punya capital pun akan meningkat lagi. Berdasarkan perkongsian, berbanding dia hanya diam saja duit tersebut, biarkan saja. Dan dengan benefit yang kedua, Ishraf tadi, okey, yang pengurus harta tadi, dia pun dapat jana keuntungan dengan cara kurang risiko. Right? Itu mudharabah. Kita ada banyak, kalau boleh mungkin pelan-pelan kita buka balik konsep-konsep dalam
muamalat, okay, kita tengok apa produk-produk yang ada yang sesuai tadi. Itu kita ada banyak. Jadi sebenarnya ada banyak cara. Even dalam corporate sekalipun, kalau Ishraf tanya macam mana nak dapat contoh sebagai ayat mudah yang berlaku dalam corporate semasa, 3 entiti. Alright? Ada satu entiti dia ada tanah saja. Contoh 1 hektar. Alright? Dia ada tanah je. Dia tak ada benda lain. Modal tak ada, pekerja tak ada, apa semua. Entiti yang kedua pula, dia ada mesin, dia ada tenaga buruh. Tapi tak ada tanah. Alright? Dia tak ada duit. Dia ada kontraktor dengan tenaga buruh tadi. Alright? So sekarang ni ada yang ketiga pula. Dia ni sebagai developer, pemaju, registered developer. Alright? So sekarang ni yang C tadi, A, B, C tadi, A ada tanah, B ada kontraktor dengan buruh tadi, yang C dia ada sebagai lesen sebagai pemaju. Dia berjumpa dengan tuan tanah tadi, yang C tadi tak ada tanah, tak ada kontraktor, tak ada buruh apa. Dia jumpa dengan tuan tanah tadi, jom kita bangunkan kondo 20 tingkat contoh. Alright? So deal dengan tuan tanah tadi yang hanya ada tanah yang sekitar mungkin value dia dalam 1 juta contoh. So deal dengan tuan tanah tadi dia dapat 10 buah rumah. Jadi value rumah yang dapat tu lebih daripada 1 juta tadi. Ya, betul. Alright? Dia dapat kondo siap. So yang B tadi tu dia dapat projek. Buat perumahan tadi. So yang C yang tak ada apa-apa tadi dia pun dapat keuntungan daripada yang tu. So itu sebenarnya yang berlaku dalam dunia korporat kita yang kebanyakannya yang besar-besar pun bukan mereka tak dapat loan, tetapi terlalu banyak option dan joint venture yang mereka ada sampai mereka utilize apa yang mereka ada tanpa ambil sebarang risiko yang tinggi. Kalaulah yang pemilik tanah tadi dia hanya ada tanah dan dia tak tahu nak buat apa, value dia yang dia dapat mungkin lambat untuk sampai 5 juta ringgit. Tapi bila ada 10 buah rumah kondo yang dia dapat free bila dia bekerjasama buat projek tersebut, laju dia boleh jual anytime. Alright? So tu antara cara-cara berbalik pada soalan tadi, macam mana nak dapat modal, runsing kalau nak berniaga macam mana. Sebenarnya benda tu start dengan apa yang kita ada. Right? Kita start apa yang kita ada. Tak perlu nak fikir, oh duit tak ada lagi ni, macam mana nak buat bisnes. No. Start dengan apa yang kita ada. Kita tarik networking, kenalan-kenalan yang kita ada, sebab kepakaran yang kita cari tu ada dekat mereka. Dan mereka pula cari kepakaran ataupun kelebihan yang kita ada. Itu manusia saling melengkapi. Jangan kita awal-awal terus kebanyakan, saya tak kata salah, kebanyakan bisnes dalam otak dia selalu fikir modal besar nak kena start ni. Ya, betul. Rugi, habis aku terduduk kena bayar loan pula. Start dengan modal. Start dengan fikir benda yang dia tak ada lagi. Maksudnya start tu dah start nak letak diri dia dalam risiko yang besar. Saya tak kata tu salah, tapi saya nak tanya kat dia, kenapa dia tak ambil dulu benda-benda yang tak merisikokan dia? Kenapa dia tak start dengan benda-benda yang boleh dia start dalam masa cepat, tak perlu nak tunggu colossal approval loan dan sebagainya. Right? Itu benda-benda yang bergantung kreativiti masing-masing lah. Alright, so saya Terbaik. akan soalan seterusnya. Okay, saya sambil Nafis cerita tu, saya boleh connecting the dot tau. Bila Nafis sebut nak buat mudharabah, ada capital provider tapi kita tak ada experience. Sebab ini berlaku juga dalam banking. Saya ada sedikit pengalaman, contoh dalam SME. Dia tak ada proper track record, proper documentation, financial report dan sebagainya. Macam mana nak bagi financing? Jadi dia berbalik pada saya connecting the dot lah, berbalik pada networking juga tadi kan. Orang recommend kita walaupun kita tak ada pengalaman bisnes, tapi dia pernah buat intern dekat company saya. Saya nampak dia kerja yang bagus, saya bagi dia projek-projek kecil, dia boleh berjalan dengan bagus. So benda tu berbalik pada diri kita yang keluar daripada comfort zone, bina networking, at the same time kita perform semasa kita ada peluang intern dan sebagainya. Dan juga kalau kita tak sempat, contohlah masa tak boleh patah balik kan. Aku dulu intern tak ada lah from mana. Apa yang kita ada sekarang ni kan, kita improve. Contoh sekarang aku jual burger. Jangan jual burger je. Maksudnya jual burger tu ada networking, orang datang beli dan sebagainya. Kita tak tahu siapa datang tu. Maksudnya kita kena start the communication. Dan di situ kita akan dapat tahu, oh nak jual tanah dan sebagainya. Dan peluang-peluang tu sentiasa ada lah. Satu soalan simple. Macam mana nak bina networking? Saya berbalik pada networking tu lah. Sebab saya tiba-tiba terfikir, untuk orang yang introvert, adakah dia perlu ubah diri dia? Dia memang natural introvert dan sangat challenge, ataupun sebenarnya ini adalah lumrah dunia, tak semua orang boleh jadi bina networking yang kita kata meluas macam tu. Itu satu. Dan last kali,
soalan last daripada saya. Kalau saya jumpa orang-orang hebat ni, soalan saya apa Ishraf? Benda yang dia menyesal tak dapat buat, yang dia rasa dia boleh improve better kalau dibuat untuk keadaan dia sekarang. So, 2 soalan. Okey, baik. Silakan. Soalan yang pertama tadi, bagaimana orang introvert nak start networking? Soalan yang susah sebenarnya. Dan sebenarnya benda tu pun kita tengok sebagai satu cabaran yang besar juga. Even networking tu sendiri pun dah sebenarnya satu cabaran ataupun satu challenging jugalah, benda yang challenging bagi orang yang bukan introvert ataupun orang extrovert pun challenging juga untuk networking. Tapi untuk orang introvert, bila saya baca ciri-ciri untuk orang introvert, mereka bukan introvert dengan semua orang. Okay, orang introvert, mereka sebenarnya very choosy dan sangat-sangat pilih orang untuk berkomunikasi. Dia bukan introvert dengan semua orang. Dia bila once dah selesa dengan satu orang tu, barulah Betul, setuju. barulah dia boleh Dengam dia. jadi keluarkan diri dia yang selama ni orang unexpected. Yes. Okay, baik. Jadi sekarang ni, orang introvert ni dia ada 2 cara lah. Yang pertama saya tak mau cerita, saya nak cerita yang kedua ni sebab yang pertama ni sangat senang. Okay, yang saya nak cerita yang kedua dulu. Dia kena bawa satu satu dimensi, satu senario, satu suasana supaya orang yang dia nak networking tadi sesuai dengan keadaan dia tadi. Contoh, kalau orang introvert tadi dia suka main chess. Alright, sebenarnya kebanyakan orang main chess ni orang introvert sangatlah, kebanyakan lah. Alright, sebab dia ni memang game dia bukan game berkomunikasi macam bola. Senyap, main chess senyap. So 3 jam, 1 jam setengah setiap orang dia duduk, dia tengok board je. Alright, selepas Kalau- dia game baru dia ni. Kalau penonton nak tahu sebenarnya Nafis ni suka main chess. So ni dah bukti seorang introvert yang ada networking yang luas lah. Terbukti. Dulu memang susah juga nak bercakap, tapi kita dah berjaya pecahkan, Alhamdulillah. Dan sebenarnya orang introvert pun dia boleh tukar kepada extrovert dalam keadaan-keadaan tertentu. Dia bukan introvert setiap masa, alright. Jadi dia kena bawa ataupun create suasana untuk orang nak networking tu berada dalam suasana yang dia selesa, yang dia sesuai. Maksudnya dia sendiri yang kena create, bergantung pada kreativiti dia tadi. Kalau dia suka main chess, then start dengan chess dulu. Kalau dia suka makan, pergi makan, right? Okay, duduk makan bersama dan sekadar berbual dulu untuk bina keselesaan dalam diri. Alright, bina keselesaan dulu. Proses dia mungkin agak lama berbanding orang extrovert tadi, tapi first step dah ada. Alright, so dari situ, dari semasa ke semasa follow up session tu ada, and then ada session senario-senario yang lain, ada suasana-suasana yang lain. Mungkin pertama kali kedua, kali ketiga masih scripted. Tapi mungkin kali keempat, bila dah berjumpa dengan orang tu berkali-kali, dia dah start keselesaan tu berlaku. So dari situ, saya percaya proses untuk networking tu akan semakin berkembang. Dia sendiri yang kena create suasana tu. Kalau extrovert tadi dia tak kisah suasana macam mana pun, dia hentam je. Alright. So orang introvert tadi dia sendiri yang kena create suasana. Tough. Dan benda ni, adakah unfair untuk dia? Tak. Tapi tu cara yang ikut kesesuaian untuk dia. Orang extrovert tadi dia ikut cara dia. Introvert tadi dia kena ikut cara dia. So itu cara dia. Dan kalau dia boleh berjaya bina situasi tadi supaya dia dan orang tu selesa, then proses tu dah berlaku. First step, second step, third step, kan? Step. So waktu tu mungkin event yang keempat, event yang kelima, dia dah start bersembang dengan pasal keluarga, dia dah start bersembang pasal hobi dan sebagainya. Di situ benda tu berlaku. Proses agak panjang, tapi proses tu macam tu yang start, yang perlu di start oleh orang-orang introvert. Analogi yang mudah contohnya macam baru berkahwin, sebelum ni introvert nak sembang dengan mak mentua, ayah mentua mungkin sihat, apa khabar? Baik. Mungkin awal-awal macam tu. Lepas tu diam senyap sama-sama tengok TV. Okay, tapi bila kali kedua, kali ketiga jumpa, walaupun dia tu introvert, tiba-tiba dah masuk tajuk. Petang tadi hujan tak kat sana? Hujan. Kemarau tak berapa lama dah? Oh, sebelum ni kemarau, ni hujan dah. Ada topik-topik baru yang dia dah berjaya create suasana baru yang sesuai. Dia bawa orang tu masuk dalam dunia dia, cara dia. Dan dia pun dalam masa yang sama cuba juga slowly masuk dalam dunia orang yang dia nak networking tu. Proses mencabar tapi dah ada proses tu berlaku. Right, tapi saya lupa soalan yang kedua tadi. Soalan kedua, benda yang tak dapat dibuat.
Dan kalau Nafis rasa kalau dapat buat much more better dengan keadaan sekarang. Kalau apa yang ni Rasa. Okay, sebelum saya nak jawab tadi, saya berbalik kepada networking tadi. Yang pertama tadi adalah melalui social media. Macam mana orang introvert tadi nak networking? Social media. Saya tengok ahli keluarga saya atau kenalan saya yang introvert dalam social media, dalam Twitter bukan main. Alright? Kita tengok komen, kita tengok posting, kita tengok PM, DM dia apa semua rancak. Tapi bila betul depan-depan, clue lidah. Right? So tak apa, tak ada masalah. Start dengan networking dengan social media. So orang yang networking dengan social media yang rancak ni, kebanyakan bila reply tu dua-dua introvert. Sebab diorang suka secara social media, di sebalik tabir. Online. Orang extrovert, dia kalau boleh okay, kita set tu jumpa lah. Dia reply yang tu. Sebab dia suka bersembang, dia suka minum. Ataupun call terus malam. Reply WhatsApp semua tak mau. Tu orang extrovert. Right? So tu salah satu cara yang orang introvert boleh networking. Social media sangat best pada masa sekarang. Dia boleh jadi diri dia, orang lain tak nampak. Dia boleh bertukar swing 360 darjah daripada orang extrovert tukar pada introvert dan sebagainya. Okay, baik. Pada soalan tadi, apa yang saya kalaulah saya dapat buat pada masa sekarang, saya nak mencelah sikit Nafis. Untuk soalan tu saya nak tambah sikit. Selain daripada apa yang menyesal kalau tak buat sebelum ni masa muda, sekarang pun muda lagi tapi masa zaman belajar dulu kan, apa pesanan untuk diri sendiri kalau patah balik masa kan, apa nak bagi tahu diri kita waktu muda? Okey, sebenarnya betul lah, tak ada istilah terlambat lagi. Balik kepada soalan saya jawab direct, tak ada istilah terlambat walaupun 30, 60 ke, alright. Pengasas KFC pun umur berapa kan, 60 kan baru boleh jadi billionaire. So, sebenarnya tak ada istilah terlambat, tetapi kalaulah saya dapat buat yang dulu, yang saya rasa dia akan bagi impact yang berbeza dengan saya yang sekarang, adalah waktu dulu awal tahun 1 di universiti, saya nak networking sebanyak mungkin dengan pensyarah-pensyarah di universiti yang ada. Bukan untuk kos kita saja, di field-field yang lain. Sebab apa? Kalau di universiti kita ada berpuluh kos, berbelas kos contoh. Dan semua orang-orang tu adalah orang-orang yang hebat. PhD ataupun doktor ataupun master at least dalam bidang-bidang tertentu. Dan mereka ni selalunya menjadi penasihat industri. So industri yang kami mereka disebabkan kepakaran mereka yang ada. So waktu tu kalau saya berjaya bernetworking dengan semua pensyarah yang ada di universiti, bukan di fakulti kita tau, tapi di universiti kita, course accounting, course finance, course agriculture, course sports, course management, analysis, course economic dan sebagainya, kita bernetworking. Sebab kita adalah pelajar di universiti tersebut, bukan hanya untuk course tu saja. Sebab apa? Mereka, contoh kalaulah bila kita dah grad nanti, bila kita dah kenal semua pensyarah di jurusan-jurusan yang lain, kita sebenarnya boleh bekerjasama dengan mereka-mereka ni. Itu peluang yang kita ada. Sebab bila kita dah bersembang, advantage-nya adalah kita tak perlu melalui proses-proses yang official tadi. Right? Kita tak perlu prosedur, temu duga atau sebagainya. Kita boleh message, doktor, jom pergi kedai mamak ni kejap. Padahal dia tak pernah jadi lecturer kita. Tapi sebab kita pernah jumpa, kita pernah main game sekali dengan dia, main badminton sekali dengan dia, join apa-apa event dia jadi speaker. Doktor-doktor dia akan jadi speaker kat universiti dia. Join event dia, dengar dia punya ideologi, dengar kepakaran dia, perkongsian, sharing session dia, balik-balik lepas tu keluar, bagi kad dengan dia, kita jumpa dengan dia, bersembang, and then bincang satu projek. Walaupun sebenarnya projek tu belum tentu akan berlaku. Bincang satu projek dengan dia, create satu benda, dan waktu tu kita dapat nasihat direct daripada dia, free of charge. Tu untuk contoh lah, kita ni ambil degree in accounting contoh, tiba-tiba dapat advice daripada doktor yang dalam bidang syariah. So kita dapat satu kelebihan, kita dapat knowledge dari dalam accounting, dalam masa yang sama juga kita ada good understanding dalam syariah. Yang orang accounting mungkin tak boleh cerita pasal syariah, orang syariah mungkin tak tahu pasal accounting, tapi kita boleh mergekan dua-dua tu boleh cerita. Dan benda tu bawa kita satu perbincangan, diskusi ilmu yang berbeza berbanding kawan-kawan yang lain yang hanya ada satu field saja. Alright. Kita bila dapat
subsidi daripada kerajaan untuk jadi pelajar, sayang kalau tak utilize. Contohnya especially mereka APA lah, Institut Pengajian Awam. So kalau duduk waktu universiti, yang first saya nak kenal dengan semua pensyarah. Yang kedua, waktu cuti semester, 2 benda saya nak buat. Join semua training, tak kisah habis 200 atau 300, apa training yang bukan bidang saya akan join. Agriculture ke, permaculture ke, pharmaceutical ke, halal industri ke, saya akan join. Dan yang kedua, training apa-apa saja training session ataupun session daripada orang-orang expert saya akan join, termasuk VP tadi, vacation placement. Sebanyak mungkin. Saya rasa macam rugi kalau saya start pada tahun 3, patutnya tahun 1, tahun 2 tu kita dah start vacation placement. Bila saya buat research balik rupanya orang luar negara, waktu cuti semester, orang-orang yang kita panggil out of box lah ni kan, yang memang extraordinary student ni, dia memang buat benda yang berbeza dan networking dia tinggi sebab dia dapat peluang daripada peringkat awal. So kalau boleh kita dapat benda tu, walaupun yang dengar ni adalah orang yang masih pelajar, dan peluang lah untuk anda buat. Tapi mereka yang dah grad, still peluang untuk anda dapat ataupun contact, try communicate balik dengan barisan pensyarah di universiti anda. Panggil dia datang jemput makan rumah, makan-makan di rumah, alright? Ataupun jumpa dekat mana-mana restoran, okay, bincang satu projek, ataupun pergi sendiri menghadap dia dekat bilik-bilik pensyarah dan minta pendapat dia, bagi tahu saya ni alumni student universiti sekian dulu pada tahun bila-bila. Jadikan mereka ni kawan. Mereka ni adalah subject matter expert. Bukan hanya pensyarah, tapi subject matter expert ataupun penasihat industri. Kalau di bank, mereka akan lantik pensyarah-pensyarah sebagai syariah committee. So peluang. Kalau kita dah kenal mereka, mereka ni yang kebanyakan bagi nasihat, bagi recommendation, opinion dekat mana-mana head syariah officer, dan recommendation tu akan berlaku lagi awal. So supaya benda lagi banyak kita boleh dapat. Right? So itu saja berkenaan dengan persoalan tadi. Okay. Alhamdulillah. Saya bila apa yang saya dapat hari ni, Isra, sebab saya ada 3 hari training. Hari ni, esok dah lusa. Saya terus fikir, so bagi apa benda saya nak buat. Saya pergi kat meja office saya, ambil business card, bagi dekat speaker saya. Saya banyak jumpa orang-orang salam macam tu je, just sebut nama bagi. So saya rasa very simple. Saya kadang-kadang yelah, orang baru, kita baru jumpa, kita segan nak berborak, kita bagi business card, long term relationship lah kan. Kita pun rasa kadang-kadang kita ni ikan yang kecil di dalam lautan yang luas. Betul. Terasa sangat kerdil, sangat dhaif kan. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Nafis. Saya rasa benda yang sangat simple tapi sangat impactful lah kan. Gerakkan diri kita out of comfort zone, keluar daripada competition tu sendiri, extra effort, which is tak perlu banyak sangat pun, tetapi business card bagi masa bawa Grab, simple thing kan. Tapi kita sebenarnya tak try benda tu lah. Okey, alhamdulillah kita dah berada di penghujung rancangan episod keempat podcast santai kita. InsyaAllah kita akan cuba sebaik mungkin, macam saya sebut tadi, committed untuk sekurang-kurangnya 2 episod sebulan lah setakat yang kita mampu. Episod seterusnya kemungkinan bulan 11. Kasih teaser sikit. Okey, insyaAllah bulan 11 nanti kita episod 1 kita dah cakap sentuh topik agama daripada Ustaz Bidin kan. Episod 2 kita dah panggil Saudara Asim, seorang psikologis organisasi. Episod yang ketiga kita panggil Pak Uteh, topik kekeluargaan, suami isteri. Dan sekarang pada malam ini Saudara Nafis, topik pasal anak muda dan kerjaya. Macam mana kita nak garap peluang-peluang yang ada dan buka peluang, bukan setakat garap peluang, buka peluang yang ada. Topik yang kelima, insyaAllah bulan 11 nanti, yang dalam rancangannya insyaAllah kita nak sentuh pasal politik pula. Wow. Tapi daripada sudut pandang Islam. InsyaAllah. Bukan kepartian Bukan kepartian. Bukan kepartian, insyaAllah. Kita cuba elak daripada politik kepartian. Kita cuba menjadikan podcast pada ketika itu yang dari sisi ilmiah lah. Macam kita nak faham politik. Kalau ikutkan sebenarnya tak minat sangat pun nak bincang pasal politik kan. Tapi kita dah membesar ni, dah beranak pinak.
politik ni penting untuk kita faham dan kita nak pilih semasa. keperluan semasa untuk kita pilih pemimpin tempatan, pemimpin negara. Kita tak dapat lari betul. Tak dapat lari, Kita betul. Kita hidup dalam dunia kita kata sesama manusia kan. Kita bukan duduk dalam gua Betul. pun kita akan perlu berinteraksi dengan manusia luar untuk teruskan kehidupan. Okay, Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Saudara Nafis dan ke Ishraf, Ketua Ikram Muda Kawasan Batu. Kepada viewers dan penonton yang setia, jangan lupa like, follow, subscribe, share kita punya live podcast dan juga cadangkan apa-apa bidang-bidang, skop-skop, speaker-speaker yang anda rasa sesuai, cadangkan di ruang komen ataupun boleh PM di page kami. InsyaAllah kami akan cuba usaha yang terbaik memberikan segala ilmu, segala platform, segala cara untuk kita kata membangunkan rumah. Itu sebab itu kita katakan ini adalah anjuran JK pembangunan rumah. Okey, kita jumpa lagi dalam episod akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.